Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Ahad ini, genaplah setahun Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri di hadapan Yang di-Pertuan Agong pada 21 Ogos 2021. Pada mulanya, ramai juga pemerhati politik yang melihat beliau mungkin tidak akan dapat melakukan banyak perkara kerana perwatakan beliau yang lembut. Dengan suasana UMNO sendiri berkocak dari sudut dalaman dan berbelah kepada beberapa kem dan beliau sendiri hanya naib presiden, beliau berdepan kesukaran. Bagaimanapun setelah setahun, ramai yang terkejut kerana beliau mampu melakukan banyak perkara yang sebelum ini cuba dibuat oleh beberapa pemimpin tetapi gagal. Perdana Menteri sebelum ini lahir dari keluarga bangsawan atau keluarga berada, tetapi berbeza dengan Ismail Sabri yang lahir dari keluarga susah, anak seorang penore getah. Beliau juga dikenali sebagai seorang yang lemah lembut dan tidak begitu lantang bersuara, jadi jangkaan umum ialah pencapaian beliau selaku ketua kerajaan juga akan sederhana. Tetapi rupa-rupanya dalam kelemah lembutan itu ada senjata berbisa yang membolehkan banyak masalah negara dapat diatasi oleh beliau, termasuklah dalam bidang kesihatan dan ekonomi. Perkara yang paling mendapat perhatian semua pihak ialah mampukah Ismail Sabri mendapatkan sokongan padu daripada kalangan pemimpin tertinggi UMNO sendiri. Diketahui umum, dua pemimpin paling senior UMNO iaitu Datuk Seri Najib Razak dan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mempunyai kepentingan dan kes masing-masing di mahkamah. Jika beliau mempunyai cita-cita politik tinggi, pastilah beliau akan mengarahkan hakim-hakim untuk mensabitkan pemimpin paling senior UMNO bagi membuka ruang kepada beliau. Begitupun Ismail Sabri dilihat langsung tidak mencampuri urusan mahkamah dan membiarkan perbicaraan ini berjalan tanpa gangguan, jadi masalah tidak timbul di sini. Tuntutan-tuntutan UMNO mengenai pelbagai isu yang dijadikan sebagai ketetapan Perhimpunan Agung UMNO PAU dan Majlis Kerja Tertinggi MKT juga diakui oleh beliau. Lebih memberansangkan lagi, bila Ismail Sabri sejak awal-awal lagi telah diumumkan sebagai calon Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-15 PRU15. Ini semua menunjukkan bahawa beliau sememangnya telah mendapat keyakinan daripada semua lapisan pemimpin UMNO sebagai ketua kerajaan bagi pihak mereka. Apa-apa syakwa sangka yang beliau mempunyai niat tidak baik terhadap lain-lain pemimpin tertinggi UMNO atau mahu merebut kuasa dalam UMNO juga sudah terpadam. Ini kerana bila UMNO berhadapan dengan pejabat pendaftaran pertubuhan ROS bagi melanjutkan tempoh pemilihan 6 bulan selepas PRU15, ia mampu diselesaikan. Banyak pihak menjangka bahawa pindaan perlembagaan UMNO ini akan sukar diluluskan dan pemilihan parti akan terpaksa dilangsungkan sebelum 29 Disember ini. Ismail Sabri mempunyai kuasa untuk memastikan pindaan perlembagaan UMNO ini tidak diluluskan oleh ROS sekaligus membolehkan beliau dinobatkan sebagai Presiden baru UMNO. Apatah lagi kerana ROS adalah sebuah jabatan yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri KDN yang diketuai oleh Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin.